Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aman bin Abdul Ghani, nombor metrik 058030. InsyaAllah pada kali ini saya akan membentangkan mengenai salah seorang tokoh kemerdekaan di negara kita, iaitu Abu Bakar Al-Bakir. Baik, siapakah itu Abu Bakar Al-Bakir? Abu Bakar Al-Bakir atau nama sebenarnya ialah Abu Bakar bin Muhammad Sa'id, dilahirkan pada tahun 1907 di Gunung Semanggul, Perak. Beliau mendapat gelaran Al-Bakir yang bermaksud pintar daripada gurunya kerana beliau dikenali sebagai budak yang bijak dalam bidang pelajaran sejak kecil lagi. Seterusnya, ketika berusia 6 tahun, Abu Bakar Al-Bakir menimba ilmu secara formal di sebuah sekolah, iaitu di Sekolah Melayu Gunung Semanggul sehingga darjah 5. Selain itu, Abu Bakar Al-Bakir turut melanjutkan pelajarannya ke Pondok Rahmaniyah bermula pada tahun 1919 sehingga 1924, iaitu selama 6 tahun bagi peringkat pendidikan rendah. Kemudian, Abu Bakar Al-Bakir melanjutkan pelajaran menengahnya di Madrasah Hadiratul Ma'arid Wataniyah di Kepala Batas, seberang Perai Utara. Kemudian, Abu Bakar Al-Bakir yang menetap di Gunung Semanggul juga merupakan seorang ulama tempatan yang disegani. Ketika zaman 1930-an, beliau juga seorang pemikir Melayu dan penggerak masyarakat dalam kehidupannya. Abu Bakar Al-Bakir menetap di Gunung Semanggul sehingga ke akhir hayatnya. Baik, untuk slide yang seterusnya ialah pengorbanan Abu Bakar Al-Bakir sebagai ulama Islah. Abu Bakar Al-Bakir mendapati bahawa ramai orang Melayu yang berkelakuan bercanggah dengan ajaran Islam dan menghalang kemajuan. Hal ini menyebabkan Abu Bakar Al-Bakir berusaha membetulkan masyarakat melalui kemajuan pendidikan dengan mendirikan ma'ahad yang diharap mampu mendidik masyarakat supaya kembali kepada agama. Kemudian, Abu Bakar Al-Bakir turut mengundang beberapa orang guru yang mempunyai latar belakang aliran pendidikan Timur Tengah, India dan Sumatera Barat yang terkenal dengan fahaman Islah. Guru-guru yang diundang itu akhirnya menyebarkan semangat kemerdekaan kepada anak-anak muridnya. Ma'ahad tersebut menjadi pusat pengkaderan pejuang-pejuang kemerdekaan dan aliran itu terus berkembang dengan dorongan Abu Bakar Al-Bakir. Seterusnya, beberapa pelajar daripada ma'ahad itu berjaya melanjutkan pelajaran ke India, Kahirah, Mekah dan Beirut. Keadaan di sana akan mempengaruhi pemikiran pelajar itu dengan penemuan gerakan Islam, gerakan kebangsaan dan Islah sewaktu mereka berada di sana. Mereka digelar kaum muda oleh masyarakat Melayu ketika itu dan menjadi mata rantai perjuangan pembaharuan setelah pulang ke tanah air. Baik, untuk slide yang terakhir ini mengenai Abu Bakar Al-Bakir memberi kesedaran terhadap kemerdekaan. Abu Bakar Al-Bakir turut menggalakkan para pelajarnya menyertai dalam dunia penulisan dan penerbitan. Dengan cara ini, para pelajarnya berjaya menerbitkan majalah Al-Ihya pada tahun 1947 di bawah kelolaan Lembaga Pustaka Al-Ihya. Dalam majalah Al-Ihya yang pertama terdapat artikel mengenai Merdeka Satu Pengertian. Abu Bakar Al-Bakir mula menyemai semangat kesedaran kemerdekaan melalui majalahnya itu kepada para pelajarnya. Seterusnya, hasil daripada tarbiyah Abu Bakar Al-Bakir terhadap para pelajarnya dengan semangat pendidikan Islam dan anti penjajah memudahkan kesedaran politik timbul dalam kalangan pelajar dan seterusnya mereka membawa kesedaran itu kepada masyarakat. Dan akhir sekali, politik terus berkembang subur di Ma'had Al-Ihya Al-Sharif dengan pendedahan gerakan reformis dan kaum muda oleh guru-guru untuk menyemai semangat berkenaan kepada para pelajar melalui pendidikan yang disampaikan dalam kelas, aktiviti-aktiviti kokurikulum dan kegiatan masyarakat di luar ma'ahad. Apa yang saya boleh simpulkan kat sini ialah Abu Bakar Al-Bakir ini merupakan seorang tokoh ulama dan pejuang kemerdekaan di tanah air kita ini. Dan jasa beliau, dan bagi menghargai jasa beliau, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah berkenan menganugerahkan darjah Datuk secara anumerta kepada Abu Bakar Al-Bakir
sempena Hari Keputeraan Baginda pada 5 November 2016. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Bakar Al-Baqir dalam politik. Abu Bakar Al-Baqir dalam politik memberi impak yang sangat positif kerana lahirnya Hizbul Muslimin di Persada Politik Malaya dipimpin oleh beliau. Tujuan penubuhan Hizbul Muslimin adalah bagi melahirkan Darul Islam dengan cara memberi kesedaran politik pada umat Islam Malaya dan menyatukan mereka dalam satu ideologi, supaya kesedaran dan kesatuan ini nantinya menjadikan umat Islam Tanah Melayu bertekad untuk mencapai kebebasan mencipta, bersidang, berfikir dan mengeluarkan idea fikiran, membanyakkan sekolah untuk rakyat, memperbaikan pelajaran supaya selaras dengan tuntutan semasa dan menyusun penghidupan bangsa Melayu berdasarkan Islam. Tokoh pendidikan dan pejuang kemerdekaan. Abu Bakar seorang yang syarat dengan jiwa perjuangan untuk membela anak bangsa yang ketika itu dalam penjajahan barat. Perjuangannya itu pula berdasarkan gaya pemikiran Islamiah sebenar yang tegar berdasarkan latar belakang keluarga dan pengalaman pendidikan yang telah diterima. Fikrah Islamiah ini yang telah mencorakkan bentuk perjuangannya dalam segala aspek, sehingga beliau dikenali sebagai seorang ulama dan tokoh pendidik, di samping juga sebagai seorang tokoh pejuang kemerdekaan. Perjuangan dalam pendidikan iaitu pengasasan Ma'had Al-Ihya Al-Sharif. Pertama sekali, Ma'had Al-Ihya Al-Sharif diluaskan oleh Abu Bakar Al-Baqir pada tahun 1934 dan lokasinya terletak di Gunung Semanggol, Utara Perak. Institusi ini merupakan gedung ilmu berasaskan pendidikan Islam moden dan didirikan dengan bantuan bekas gurunya serta tokoh-tokoh Muslim tempatan. Nama Al-Ihya Al-Sharif bermaksud menghidupkan kemuliaan, yang memberi erti untuk menghidupkan kemuliaan agama dan pendidikan. Pemikiran agama dan pendidikan Islam. Abu Bakar Al-Baqir seorang remaja yang cergas dan cerdas pada zaman persekolahan. Beliau gemar membaca pelbagai bahan ilmiah dan berfikir selepas menelaah. Sikapnya yang sedemikian telah memberi pelbagai idea pembaharuan kepadanya. Lebih bermakna lagi apabila beliau bergaul dengan pelbagai individu, terutama para gurunya termasuk Tuan Guru Haji Abdullah Fahim. Kesimpulannya, jelas bahawa Ustaz Syekh Abu Bakar Al-Baqir ialah seorang tokoh pendidikan di samping berperanan juga sebagai ulama dan tokoh pejuang kemerdekaan antara yang paling berjasa. Kebanyakan tokoh pejuang kemerdekaan seangkatan dengan beliau, ketokohan mereka mungkin pada aspek politik atau dan satu aspek lain sahaja. Tetapi ini tidak pada Abu Bakar. Ketokohannya bukan sahaja dalam bidang politik dan keagamaan sebagai ulama, tapi juga amat menyelah dalam bidang pendidikan di samping aspek sosioekonomi. Tokoh kita iaitu Tan Sri Harusani Zakaria. Baik, mula saya akan ceritalah secara ringkas siapakah Tan Sri Harusani Zakaria. Baik, yang pertama, biodata Tan Sri Harusani Zakaria ni. Okey, yang pertama, beliau merupakan anak bongsu kepada pasangan Haji Zakaria bin Haji Osman dan Hajah Zainab binti Jalaluddin. Beliau dilahirkan pada 18 April 1939 di Kampung Parit Tongah, Tanjung Piandang, Parit Buntak, Perak.
Ayah beliau yang berasal dari Banjarmasin, Kalimantan, merupakan seorang yang tegas dalam memberi didikan agama kepada anaknya. Tan Sri Datuk Seri Haji Harusani mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Kampung Kedah, Balik Buntak, sebelum menyambung pengajian di Anglo Chinese School, Balik Buntak. Tetapi beliau mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu agama secara mendalam ketika beliau menyatakan hasrat untuk keluar dari sekolah. Tan Sri telah dipujuk oleh guru-guru di sekolah tersebut agar menimbang balik hasratnya itu, memandang Tan Sri adalah pelajar sebelang di sekolah tersebut. Ini bermaksud Tan Sri Datuk Seri Haji Zakaria ni, Harusani Zakaria ni, beliau dah memang pandai, memang hebat, tapi beliau nak mendalami ilmu-ilmu agama itu secara lebih mendalam. Dan beliau ingin ke sekolah-sekolah lain lah untuk mempelajari ilmu agama, tetapi guru di sekolah tersebut halang beliau, sebab beliau ni telah menyumbangkan pelbagai perkara lah di sekolah tersebut. Tan Sri Haji Harusani tekad untuk menyambungkan pengajian beliau di sekolah Idris Kangsa, Perak dari tahun 1956 hingga 1959. Sebelum menyambung pula pengajian agama, beliau sambung di Al-Atas Johor Bahru, Johor dari tahun 1959 hingga 1960. Baik, yang seterusnya, kembara ilmu Tan Sri Datuk Seri Haji Harusani kemudiannya diteruskan lagi apabila beliau menyambung belajarannya di Kolej Islam Malaya, KIM, Kelang, Selangor dari tahun 1960 hingga 1964. Semasa belajar di Kolej Islam Malaya, Tan Sri merupakan pelajar yang rajin bertanya dan sering berhujah dengan ustaz-ustaz ataupun pensyarah pada masa kini lah yang mengajar di KIM. Disebabkan kepetahan beliau berhujah, para pelajar yang lain telah menjadikan Tan Sri Datuk Seri Haji Harusani ini sebagai rujukan apabila mereka menghadapi sesuatu masalah dalam pembelajaran. Kiranya beliau ni sering dirujuklah oleh pelajar lain, dan beliau juga sering bertanya kepada pensyarah ataupun ustaz-ustaz. Baik, seterusnya secara umumnya lah, saya nak cerita biodata Tan Sri ni panjang, 5 minit, lebih 5 minit. Jadi saya ringkaskan. Beliau banyak masuk sekolah kan, sekolah daripada sekolah Kolej Islam Malaya dan seterusnya. Banyak masuk sekolah sebab nak kembangkan ilmu agamanya. Baik, secara umumnya Tan Sri Datuk Seri Haji Harusani ini merupakan seorang yang tegas dalam pendiriannya. Ketegasan beliau dalam isu-isu yang melibatkan agama Islam ini sebenarnya bukan lagi menjadi rahsia, sama ada di kalangan sahabat, handai para penyokong maupun mereka yang tidak bersependapat dengan beliau. Sejarah telah merakamkan betapa lantangnya tokoh Datuk Seri Haji Harusani ini ketika bercakap tentang isu murtad, isu heboh, majlis perundingan antara agama, kongsi raya, kebenaran kalimah Allah oleh orang bukan Islam, dan yang terbaru sekali, hukuman sebat ke atas masalah wanita. Baik, dan terakhir sekali, Tan Sri Datuk Seri Dr. Haji Harusani ini merupakan seorang yang tegas dalam pendiriannya. Ketegasan beliau dalam isu-isu yang melibatkan agama Islam sebenarnya bukan lagi jadi hal rahsia. Baik, sejarah telah merakamkan betapa lantang beliau ketika bercakap terutamanya mengenai isu murtad, pocong-pocong majlis perundangan antara agama, yoga, penggunaan kalimah Allah oleh orang-orang bukan Islam dan sebagainya. Baik, apa yang kita buat lehi daripada Datuk
Seri Haji Harusani ni beliau merupakan idola lah bagi saya dan rakan-rakan semua, kerana beliau memang diberi kelebihan lantang ketika bercakap dan pandai. Jadi beliau bukan sahaja cerbus dalam bidang akademik, malah beliau mendalami kelebihan beliau dan mengasahi kelebihan beliau dalam bidang agama. Baik, itu sahajalah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Safwan bin Elinor, nombor matrik 058779. Hari ini saya akan membentangkan mengenai sumbangan Tan Sri Harusani Zakaria. Yang pertama, sebelum jadi mufti, beliau pernah berkhidmat sebagai hakim Mahkamah Syariah di Pulau Pinang daripada tahun 1967 sehingga 1985. Seterusnya, ketika menjawat jawatan Ketua Hakim Mahkamah Syariah Pulau Pinang, beliau banyak melakukan perkara yang melicinkan lagi pentadbiran kehakiman pada masa itu. Seterusnya, beliau banyak menulis mengenai penghakiman Mahkamah Syariah dan sebahagiannya direkodkan di dalam jurnal hukum. Dan yang terakhir, beliau membahagikan kes-kes Mahkamah Syariah kepada beberapa kategori yang kebanyakannya dikendalikan oleh beliau sendiri, meliputi pertikaian, tuntutan mut'ah, nafkah iddah dan harta sempecarian. Antara kes-kes yang pernah beliau kendalikan adalah seperti tuntutan mut'ah, iaitu sagu hati yang diberikan suami kepada isteri setelah berlakunya perceraian. Yang kedua, nafkah iddah, iaitu nafkah yang perlu diberikan suami kepada isteri yang diceraikan dalam tempoh iddah. Yang terakhir, harta sempecarian. Baiklah, seterusnya, selepas menjadi mufti, beliau telah bertindak dengan mengarahkan sangkar-sangkar yang berada di sekeliling Istana Perak untuk dialihkan ataupun diturunkan kerana ianya mengandungi unsur-unsur khurafat. Walaupun perkara ini mendapat tentangan yang hebat oleh orang-orang lama di dalam istana, tapi beliau berjaya meyakinkan Sultan pada ketika itu untuk menurunkan sangkar-sangkar tersebut, kerana beliau berpendapat adakah dalam istana yang duduk adalah Sultan ataupun syaitan. Jadi beliau berjaya untuk menurunkan sangkar-sangkar itu. Seterusnya, beliau juga menghapuskan amalan menyembelih kerbau, dan kepala kerbau itu akan ditanam di bawah tempat mandi kerana amalan ini sudah jelas bercanggah dengan ajaran agama Islam yang sebenarnya. Seterusnya, beliau juga menghapuskan upacara tabal jin dan digantikan dengan upacara tabal pusaka, di mana upacara tabal jin ini akan dilakukan pada sebelah malam sebelum proses kemahkotaan Sultan yang baru. Beliau berpendapat upacara ini amatlah bercanggah dengan ajaran agama Islam kerana mengandungi pelbagai unsur-unsur khurafat. Dan pendapat beliau ini dipersetujui dan diperkenankan oleh Sultan Perak pada ketika itu. Dan seterusnya, beliau juga ada mengarahkan supaya adat pemakaian perhiasan emas berbentuk ular dimansuhkan selepas mendapat perkenan daripada Sultan Perak.